Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pelajar-pelajar Ustaz di tahun 5 Bukhari dan juga 5 Muslim. Okey, hari ini macam biasa kita akan belajar tajuk sains mengenai haiwan. Okey, kita akan rujuk muka surat 59 hingga 68. Okey. So kita dah masuk dalam tajuk haiwan, so kita teruskan kepada subtopik seterusnya. Okey. Okey, Ustaz nak bincang sebelum ni kita dah cerita pasal haiwan kan. Okey, sekarang kita akan sambung juga mengenai haiwan-haiwan yang duduk di tempat-tempat lain lah. Okey, ataupun yang sekarang ni yang kita tengok dalam skrin ni. Okey, so bagaimanakah lapisan lemak dan bulu yang tebal pada haiwan di kutub dapat mengekalkan suhu badan dan melindunginya daripada kesejukan melampau? Agak-agaknya macam mana? Kamu tahu tak benda tu? Alhamdulillah. Apa? Lapau pula. Kenyang. Okey. Okey, sebentar. Apa khabar semua? Okey. Harap-harap Ustaz harap kamu semua sihat-sihat belaka lah ya. Okey, dapat menumbuhkan kelas PDPR kamu. Dan juga untuk jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk kamu kekalkan hafazan kamu, sebab dengan hafazan itu ya. Okey, dan kamu dapat mengekalkan dan kamu juga dapat menyeragamkan antara dan menyelaraskan antara hafazan dan juga akademik juga ada satu keistimewaan dekat pelajar-pelajar seriti. Okey? So, jangan bukan jangan. Elakkan daripada tengok game semata-mata dan teruskan belajar, sebab kamu bukan berada dalam keadaan cuti sekolah. Kamu masih lagi PDPR. Jadi janganlah Ustaz nak pesan dululah. Ustaz nak pesan janganlah kamu suka sangat main game tu. Sebab apa? Main game je kot. Ustaz pun berhenti main game kejap sebab apa? Nak menumpukan kerja-kerja yang lebih important, lebih penting lagi daripada main game. Sampaikan kawan-kawan Ustaz, "Jomlah main game kot." Boleh pula dia cakap, "Kau work from home pun tak nak main game." Nak buat macam mana? Ustaz lebih utamakan benda yang lebih penting daripada main game. Okey? Main game tu nanti-nanti boleh. Waktu cuti sekolah ke. Okey. Maknanya waktu cuti sekolah Ustaz adalah waktu cuti sekolah kamu. Waktu tu baru Ustaz rasa nak main game. Okey? Barulah nak buka game dan sebagainya, game-game online kan. Tapi tak eloklah kalau kamu main game sekarang ni. Okey? Sewaktu PDPR, kamu kena fokus. Walaupun tak ada PSR, bukan bermakna kamu tak ada penilaian untuk ke asrama penuh dan sebagainya. Okey? Alamak, beleting macam kat kelas pula. Alamak, ustaz ni apalah. Okey, tapi nak buat macam mana? Ustaz kena ingatkanlah juga. Sebab apa, ini dah ada rungutan daripada ibu bapa kamu. Okey? Ustaz tak naklah bila depan mata ustaz kamu boleh dikawal tiba-tiba dekat rumah. Katanya mak ayah kamu agaknya lebih garang daripada ustaz-ustaz kan. Tapi itulah, kamu nak juga main game. Janganlah main game sangat. Okey, ustaz pun berhenti seketika. Ustaz kata nantilah buat comeback kat kawan-kawan ustaz. Nantilah kan kalau nak main game bila nak main game, biarlah game tu bermanfaat ataupun game tu kalau boleh dapat duit lah orang kata. Kalau benda tu tak mendatangkan duit, tak ada mendatangkan keuntungan ataupun kebaikan tu, tinggalkan kejap pun boleh kot. Sebab benda tu hobi je kot. Kamu bukan solos. Kamu kenal solos kan? Dan Ohami ke Ustaz kenal. Okey. Itu antara gamers antara gamers yang popular, okey. Antara 5 gamers yang popular macam Reza Dude semua kan. Saya tahu dia tu buat duit dengan streaming game. Okay. So, benda yang penting sekarang ni, buat masa sekarang ni, kamu kena fokus belajar dulu lah. Sedangkan ustaz boleh tahan diri ustaz daripada hobi ustaz main game sebagainya kan. Ustaz pun boleh main game juga, tapi ustaz boleh tahan. Ustaz tak main game sebanyak PDPR. Dahsyat ke dahsyat? Dahsyat. Sebab ustaz pun
bila remaja ustaz main game sama je. Okey. Tapi dah pembelajaran ilmu tu lebih penting dari segalanya. Ustaz utamakan pembelajaran. Itu saja. Gitu. Okey. So ustaz malas nak berletih-letih ni. Masa pun hampir 5 minit untuk video untuk berletih saja. Okey. Sebab kamu dah tahun 5. Okey. Ustaz nak cakap banyak pun kamu dah besar. Kamu dah besar orang kata. Perak besar. Takkanlah ustaz nak cakap lagi banyak-banyak kali. Kalau ustaz tahun 5, tahun 6 ustaz dah anggap diorang ni dah macam member lah orang kata kan. Okey, dapat memahami keadaan, dah dapat jadi contoh kepada adik-adik. Janganlah kamu pun sekali join. Itulah masalahnya. Okey. Nak gunakan platform sosial media untuk viral dan sebagainya, biarlah bentuk bermanfaat. Okey, ustaz menggunakan IG dan sebagainya, ustaz bagi satu konten mengenai tentang ketuhanan, okey, tentang masalah-masalah. Okey, itu okeylah. Tapi kalau merepek-repek, meraban, mencarut dalam sosial media, memang tak patutlah. Alamak, ustaz. Terlebih pula bercakapnya. Okey, macam kat dalam kelas. Yes. Itulah. Kan? Biasalah hidup dengan kamu dah bertahun-tahun. Jadi nak berletih tu memang berletih je lah. Sama ada dalam kelas ke, PDPR pun kena juga. Alamak, ya Allah. Dah banyak dah ustaz bercakap. Okey. Okay, elakkan main game. Elakkan main game lah. Game tu kalau boleh waktu cuti je lah. Janganlah waktu PTPR pun macam tu. Kan ada kerja sekolah yang tak buat lah apa sebagainya. Mak ayah kamu dah risau. Okay. Itulah nasihat dari ustaz. Kamu minit-minit ni banyak ustaz bercakap tentang attitude berbanding subjek yang gini. Ustaz cuma teringat je apa ibu bapa kamu dah ngadu kat ustaz. Ustaz tak nak lah. Kamu dah tahun 5 dan kamu tahun 6. Okay? Okay? So kita masuk je ke tajuk kita pasal haiwan. Okay? Okay. Okay. Singa, laut dan walrus mempunyai cuping telinga yang kecil untuk mengurangkan kehilangan haba daripada badannya. Haiwan-haiwan ini juga mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit untuk mengekalkan haba badan dalam cuaca yang sangat sejuk. Okey, singa laut dan walrus, okey, mempunyai cuping telinga. Walrus macam tu, yang ada gigi taring macam ni kan. Taring terkeluar, okey. Okey, so benda ni kalau kamu contoh kamu tengah situasi tengah kamu naik kapal terbang nak menuju ke Vikendi kan. Vikendi pula. Okay, Vikendi. Okay. Tiba-tiba kamu parachute terjun betul-betul kat depan singa laut ataupun walrus. Selamat Hari Raya korban. Terkorban lah kamu. Okay. Sebahagian daripada haiwan tidak dapat kekal hidup di kawasan kutub dan kawasan yang terlalu sejuk. Banyak haiwan seperti burung dan ikan paus berlindung daripada cuaca sejuk yang melampau. Okay. So, haiwan-haiwan ni tak semuanya yang boleh hidup di tempat yang kekal di tempat tersebut. Kadang dia perlukan nomad ataupun perpindahan. Okay. So, macam mana? Okay, jom kita tengok. Okay, macam yang ada kulit tebal ataupun lapisan lemak tebal ataupun okay, sebagainya, itu bolehlah dapat haba, mengurangkan kehilangan haba ya. Okay, tak adalah dia sejuk sangat. Sekarang dapatlah haba tu. Okay, dapat mengurangkan kehilangan haba. Okay, macam mana dengan burung-burung yang biasa-biasa tu, macam mana dia nak lindungi diri daripada cuaca sejuk. Okay, jom kita tengok. Okay, so antara yang kita boleh dapat lihat kat sini mengenai ikan paus. Okey, dan sesetengah jenis burung berhijrah merantasi benua dan lautan bagi mengelakkan cuaca sejuk di negara asalnya. Penghijrahan ini dikenali sebagai migrasi. Okey. Pusat Sanctuary Burung Kuala Gola, Perak antara tempat persinggahan burung-burung yang berhijrah di kawasan yang sejuk di utara Asia dan Eropah sebelum burung tersebut meneruskan perjalanan di kawasan yang lebih panas seperti di Australia. Okey, burung botak. Kamu ingat kat perdagangan ataupun pelabuhan je ke jadi persinggahan untuk kapal-kapal. Okey, jangan ingat orang sahaja boleh singgah-singgah.
Okey, daripada ini dia kalau macam zaman-zaman zaman prasejarah, zaman-zaman okey waktu kegemilangan perdagangan kan, perdagangan dan sebagainya kan, dan sebagainya, perdagangan orang Melayu, lingkungan Perancis semua ni kan. Situ kan jual-jual rempah ada, penjualan rempah, perdagangan rempah dan sebagainya. Pada India, dia berlabuh ke Melaka kan. Melaka dan juga Singapura untuk jadikan tempat persinggahan dan pergi ke negara China. Bukan itu sahaja, bukan manusia sahaja, malah haiwan juga jadikan tempat Malaysia, satu tempat di Malaysia jadikan tempat persinggahan sebelum ni nak pergi ke tempat yang lebih panas. Okey. Okey, burung sanctuary kan. Okey, burung sanctuary ni burung yang suka ke panas, yang boleh hidup hidup di tempat yang panas. Okey. So, dia pergi bertapak ke pusat sentrali burung Kuala Perak dan seterusnya dia pergi ke Australia. Jauh pergi perjalanannya. Orang tu lah orang kata jauh perjalanan, luas pemandangan. Okey, dahsyatlah burung ni. Dahsyatlah. Okey. So, dekat Kuala Gula, pernah pergi tak? Pusat sentrali burung Kuala Gula, tempat persinggahan burung yang berhijrah. Okey. Selain itu ada juga burung botak upih, burung botak kecil dan burung kedidi, iaitu contoh burung hijrah di Kuala Gula. Wow. Hebat ya? Subhanallah. Wow pula lah. Subhanallah. Okey. Macam mana? Okey. Seterusnya, okey, bagi ikan paus berhijrah melintasi benua dan lautan bagi mengelakkan cuaca sejuk negara asalnya. Dan dikenali sebagai migrasi. Wow lagi. Subhanallah. Okey. Boleh tengok scan melalui handphone tu. Migrasi burung di pusat sentrali burung Kuala Gula Perak. Nanti saya nak scan lah. Okey, info sign. Pada tahun 2012, Malaysia telah menganggotai East Asian Australasian Flyway Partnership EAAFP. Pertubuhan antarabangsa ini berperanan untuk melindungi burung hijrah dan habitatnya. Malaysia melalui Jabatan Perlindungan Haiwan Liar dan Taman Negara Perkhidmatan telah berjaya mewartakan Kuala Gula Perak sebagai flyway network site bagi burung migrasi. Okey, menjelang kita dekat sini kita dah setkan kat tempat Kuala Gula tu sebagai tempat migrasi burung-burung, okey, yang nak lari daripada musim sejuk. Okey, seterusnya menjelang musim sejuk, ikan paus akan bermigrasi ke kawasan laut yang lebih panas untuk membiak dan mendapatkan makanan. Apakah haiwan lain yang bermigrasi? Nanti fikir-fikirkan dan tengok kat mana YouTube ke, National Geographic ke, Animal Planet ke. Benda-benda tu Ustaz okey je kalau kamu nak tengok. Benda-benda information, yes, you can tengok. Takkanlah Ustaz nak berhenti lagi kan. Okay, takkanlah Ustaz nak cakap lagi. Okay, janganlah main game sangat. Aduh, Ustaz. Kamu terlampau main game ni Ustaz. Ustaz yang tak main game pun jadi stres mendengar. Okay, seterusnya. Kerbau berendam di dalam air atau lumpur untuk menjauhkan badan serta menghindar gigitan serangga dan parasit. Okey, kerbau berendam dalam air atau lumpur untuk menjauhkan badan serta menghindar gigitan serangga dan parasit. Okey, seterusnya badak air. Okey, maaf Ustaz terlepas pandang. Okey. Di sini okey, ini adalah mengenai kawasan mengenai suhu badan lah. Macam mana dengan cara untuk diorang menyejukkan badan. Macam mana diorang macam mana haiwan-haiwan untuk menyejukkan badan. Cara macam ni lah. Okey, muka 61 ni. Kerbau berendam dalam air atau lumpur untuk menyejukkan badan serta menghindar gigitan serangga dan parasit. Macam badak air. Pernah tengok badak air dekat zoo? Pernah kan? Kamu tengok dia tengok kamu. Ni.
Okey, kerbau tu. Nampak comel lah pula dia tengok kamera. Okey. Seterusnya ialah badak air berendam untuk kawal suhu. Kamu tengok badak air kat zoo kan. Okey, daripada Jakarta. Okey, gajah juga adalah haiwan yang kerap berendam di dalam lumpur dan air. Cari maklumat daripada berbagai sumber dan jelaskan tujuan gajah berendam dalam air. Okey. Cuaca panas melampau di gurun hanya sesuai untuk haiwan tertentu. Okey, tengok macam ni, macam unta ada bonggol, simpanan makanan dalam bentuk lemak dapatlah bertahan 2 minggu tanpa air dan makanan. Ni Allah dah jadikan untuk haiwan-haiwan ni. Dan haiwan-haiwan ni ada kelebihan masing-masing. Okey. Kami pula ada cupang telinga yang besar katanya. Perak kalau yang baku besar, okey, supaya lebih banyak haba daripada badan kami dapat dibebaskan. Okey, musang gurun dan tikus gurun. Okey, ciri-ciri khas pada anggota badan haiwan yang tingkah laku khas haiwan dapat membantu haiwan ini melindungi diri daripada cuaca melampau untuk memastikan kemandirian spesiesnya. Ini semua untuk kekalkan spesies-spesiesnya. Okey? So, soalan, bagaimanakah ciri-ciri khas pada anggota badan dan tingkah laku khas haiwan melindungi daripada cuaca melampau? Jelaskan dengan contoh dan tingkah laku khas tersebut. Okey, seterusnya. Haiwan melindungi telur. Okey. Kalau dulu kita ingat balik tahun 4, kita just cerita pasal invertebrata, haiwan invertebrata dan haiwan vertebrata. Okey, dan juga tentang organ pernafasan haiwan. Sekarang ni kita tengok cara macam mana haiwan melindungi kemandirian spesiesnya. Okey, gitu. Tengok ya. Okey, seterusnya haiwan melindungi telur. Okey. Haiwan bertelur dan melindungi telurnya untuk mengekalkan spesiesnya supaya tidak pupus. Jom tengok kisah di bawah. Okey. Wahai sahabat, saya dititahkan oleh Raja Rimba untuk memastikan semua haiwan melindungi telur masing-masing daripada ancaman. Saya ingin tahu cara kau melindungi telur. Dia ingat sang kancil ke apa ni? Kalau sang kancil, jom kita tengok dia punya dialog. Okey. Dialog dia macam ni. Wahai sahabat, saya dititahkan oleh Raja Rimba untuk memastikan semua haiwan melindungi telur masing-masing daripada ancaman. Saya ingin tahu cara kamu melindungi telur. Buaya pun menjawab, saya menyembunyikan dan mengeramkan telur di dalam jerumuran yang dipenuhi dengan daun-daun kering. Wow. Tengok pula kodok pula kata apa. Saya dan kodok bertelur dengan banyak. Telur kami berbau busuk dan diselapati lendir agar sukar dimakan oleh musuh. Bukankah begitu kodok? Ya kata. Macam tu lah dia. Macam itulah dia punya dialog. Okey, kita boleh pula disediakan sang kancil dia. Okey. Tengok dialog ni pula. Okey. Ya, boleh. Okey. Kita tengok dialog daripada burung pula. Saya menyembunyikan telur di dalam sarang atau dalam lubang pokok dan mengerangkan telur sehingga menetas, kata burung belatuk. Saya pula menyembunyikan telur di celah-celah almari atau tempat tersorok, kata lipas. Tak keluar pula. Okay, maaf. Ustaz tak boleh nak buat tu ke dialog. Okey, Ustaz baca je lah. Nanti terkeluar habis sekarang. Okey. Seterusnya saya menyembunyikan telur dalam tanah dan jika kuru-kuru kata dia bertelur dalam lubang yang dikorek menggunakan kaki membelakang, kemudian telur ditibus dan tangan tanah yang telah dikorek. Itulah cara-cara untuk melindungi telur. Okey. Boleh semua? Okey, tengok seterusnya, subtopik seterusnya. Haiwan memastikan anaknya terus hidup. Haiwan melindungi telur dan anaknya dengan berbagai cara untuk memastikan spesiesnya dapat terus hidup dan tidak pupus. Mamalia seperti arnab, kucing dan kambing menjaga dan menyusahkan anak sehingga anaknya mampu mencari makanan sendiri.
tengok anak, kucing, kambing, anak kangaroo dimasak dalam poket anak kangaroo lahir, menyusu dan membesarkan semuanya dalam kantong. Induk itu menjamin keselamatan. Kantong tu yang macam poket tu lah, macam poket Doraemon tu. Okey, ikan tilapia dan buaya muara yang ada dalam mulut semasa bergerak dalam mencari makanan. Yang baiknya ikan tilapia dan buaya. Okey. Pernah kena kejar dengan ayam? Adakah anda mangsa kena kejar dengan ayam betina jika anda suka mengganggu telur ataupun mengganggu anak-anaknya? Nantikan kami dalam rancangan seterusnya. Okey, tak ada. Okey, monyet juga dilindungi cara yang tersendiri. Selain menjaga anaknya, haiwan seperti burung dan singa juga akan memberi anaknya makan. Okey. So, kesimpulannya, haiwan pun ada hati nurani. Okey, melindungi anak. Macam mana? Okey, kamu tengok dekat majalah kat surat khabar kan. Macam mana rombongan itu satu ada yang teruk. Jangan sesekali buat perkara maksiat macam tu lah. Siapa yang orang yang kat luar tu yang dosa dan sebagainya, kita doakan dia dapat hidayah lah, dan semoga kita dijauhkan daripada perkara-perkara yang tak patut kita buat. Okey, setiap perkara yang kita buat ada balasannya. Okey, jangan sesekali lupa Allah, ingat Allah selalu. Okey, itu sahaja untuk setakat ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di topik akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-pesan sekali, jangan main game sangat. Buatlah kerja apa-apa yang patut. Tolong mak ke sapu sampah ke lagi elok. Kau Ustaz bagi formula. Kalau kamu rasa mak kamu nak ke mak kamu tak bising, kamu main game, senang je. Kamu buat kat sekolah, kamu tolong mak kamu. Tak apalah mak kamu bising. Ni tak bangun tidur handphone, bangun tidur handphone. Astagfirullahaladzim. Takkan Ustaz berhenti lagi kan. Okey, tak apalah. Cukup setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Elok-elok semua belajar. Jangan main-main sangat. Kamu masih PDP, ada masih dalam pembelajaran. Assalamualaikum.